Israel jadikan Gaza neraka di dunia. PBB. New York. Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Martin Griffiths berkata pengeboman Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 menjadikan sektor yang dikepung itu sebagai neraka di dunia. Griffiths berkata dalam satu kenyataan pada Isnin bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penduduk semenanjung Gaza yang berada di ambang kebuluran adalah hampir mustahil, lapor agensi berita dan penerangan Palestina, WAFA. Beliau menyatakan infrastruktur di semenanjung Gaza mengalami kerusakan yang teruk dan terdapat pempolitikan bantuan di tengah-tengah penularan kelaparan dan penyakit dalam kalangan orang awam. Beliau juga menegaskan bahwa petugas kemanusiaan dan PBB di Gaza telah terbunuh dalam jumlah yang tidak munasabah. Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan PBB itu berkata, senjata terus memasuki Israel dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, walaupun terdapat kesan dahsyat serangan terhadap orang awam di Gaza. Sementara itu, angka kematian akibat serangan genosid Israel di Gaza meningkat kepada 37.337 orang, menurut agensi perubatan pada Ahad. Bilangan mangsa yang cedera pula mencecah 85.229 orang, lapor agensi berita dan maklumat Palestina. Dalam tempo 24 jam yang lalu, tentara pendudukan Israel melakukan 4 pembunuhan beramai-ramai di semenanjung Gaza, mengakibatkan 41 terbunuh dan 102 lagi cedera. Selain itu, sekurang-kurangnya 10.000 orang masih hilang dipercayai maut di bawah runtuhan bangunan. Serangan Israel juga menyebabkan hampir 2 juta orang dipindahkan secara paksa dari seluruh semenanjung Gaza, dengan sebahagian besar daripada mereka terpaksa berkumpul di Rafah yang padat. Boycott, Divestment and Sanction (BDS). Malaysia mengecam tindakan vandalisme ke atas restoran makanan segera di Selangor, melabelkan tindakan itu sebagai sesat dan jenayah. BDS, sebuah gerakan yang menyokong boikot terhadap kepentingan Israel, berkata bahwa ia tidak membenarkan keganasan. Tiada keperluan untuk tindakan jenayah bagi meraih sokongan orang ramai dalam memperjuangkan kebebasan Palestina. Emosi tegang yang disebabkan oleh pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di Gaza harus dizahirkan melalui tindakan kreatif dan sah yang akan memajukan perjuangan Palestina untuk kebebasan dan keadilan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. BDS menegaskan rakyat Malaysia digalakkan untuk menggunakan hak perlembagaan mereka memboikot syarikat dan jenama yang disenaraikan dalam senarai boikot rasmi BDS. 7 kes vandalisme melibatkan restoran makanan segera dilaporkan baru-baru ini, dengan grafiti berkaitan boikot dikaitkan dengan konflik Palestina-Israel. Ketua Polis Selangor, Husin Omar Khan, berkata kejadian ini berlaku di negeri itu antara 28 dan 31 Mei. 4 kes di Sungai Buloh, 2 di Petaling Jaya, dan 1 di Kajang, di mana bendera Israel turut ditampal di premis itu. Dalam satu kenyataan semalam, pengarah urusan McDonald's Azmir Ja'far berkata perbuatan vandalisme pada papan tanda, papan iklan, dan di kebanyakan restorannya di seluruh negara telah meningkat dari segi kekerapan dan keterukan. Azmir berkata tindakan ini menyebabkan kemudaratan dan kesusahan yang ketara
kepada kaki tangan mereka dan juga masyarakat sekeliling. Menurutnya, beliau menghormati hak untuk menyuarakan pandangan, tetapi menggesa semua orang supaya mengelak daripada merosakkan harta benda. Kes saman Muhyiddin terhadap Puad selesai secara baik. Kuala Lumpur, kes saman difailkan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Datuk Dr. Mohd Puad Zarkashi berhubung kenyataan yang didakwa berbaur fitnah di laman Facebooknya berkaitan perintah kuarantin membabitkan bekas Perdana Menteri itu diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz merekodkan penyelesaian kes itu selepas Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin memaklumkan bahawa pihak-pihak terlibat telah mencapai penyelesaian dengan syarat-syarat dipersetujui. Peguam Mohd Syahril Madisa yang mewakili Mohd Puad mengesahkan kedua-dua pihak mencapai penyelesaian damai dan defendan Mohd Puad Zarkashi menawarkan kenyataan yang dipersetujui. Mohd Puad yang membacakan kenyataan itu di mahkamah hari ini berkata pada 9 Februari 2021, beliau telah menerbitkan kenyataan di Facebooknya berkenaan tempoh kuarantin di bawah Perintah Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengecualian 2021 yang dianggap tidak benar dan memfitnah Muhyiddin. Beliau berkata pada 1 Mac 2021, Muhyiddin telah menyaman dan mendapatkan injungsi ex parte terhadapnya dan beliau telah memadamkan kenyataan itu di semua laman media sosialnya. Isu itu timbul ketika negara mendepani pandemik COVID-19. Sejak itu, kerajaan telah berjaya membendung dan negara telah keluar daripada pandemik COVID-19. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin kerana tidak memanjangkan lagi isu ini dan segala kesulitan amatlah dikesali, katanya. Kenyataan yang dipersetujui itu akan diterbitkan di Facebook Defendan atas nama Dr. Puad Zarkashi. Mohd Puad dan Muhyiddin kemudian bersalaman sebagai tanda silaturahim dan penyelesaian damai. Mahkamah turut melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini. Menerusi writ saman yang difailkan dalam kapasiti pribadi Muhyiddin, mendakwa pada 9 Februari 2021, Mohd Puad telah menerbitkan satu hantaran di laman Facebook di bawah nama Dr. Puad Zarkashi dengan tajuk "Kuarantin pun ada 2 darjat". Beliau berkata, hantaran itu merujuk kepada PM yang merupakan singkatan kepada Perdana Menteri dan mengandungi kenyataan tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan jahat serta memfitnah beliau. Muhyiddin mendakwa kenyataan itu membawa maksud bahawa beliau dan rombongannya enggan menjalani kuarantin selama 10 hari selepas mereka pulang dari lawatan rasmi ke Jakarta, Indonesia.